Halo semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita punya ketua kelas. Okey, sebelum kita mulakan kelas, boleh tak saya nak minta ketua kelas untuk bacakan doa dulu? Boleh cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatan wa anshur alaina min fadail rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih kepada ketua kelas kita. Saudara Halim, betul? Ya cikgu. Okey, terima kasih Halim. Okey, baik. Sebelum kita mulakan kelas, saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Saini dan awak semua boleh panggil saya Cikgu Saini. Okey, baik. Sebelum kita mulakan kelas, saya nak ambil attendance dulu. Ketua kelas boleh tolong kirakan dan bagi tahu saya berapa orang yang tak hadir? Baik cikgu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 20 orang cikgu, 2 orang tak datang. 2 orang. Siapa 2 orang tu? Satu Fatin Amira, satu lagi Fatimah Azhara. Okey, Fatin dan Fatimah. Awak tahu ke mereka tak datang kenapa? Fatimah kata dia pergi hospital, ada appointment. Oh. Lepas tu Fatin Amira kata dia sakit. Dia ada bagi MC. Nanti saya pass kepada cikgu. Okey, boleh. Nanti awak bagi kat saya, okey? Baik cikgu. Okey, terima kasih Alim. Okey, so jadi sekarang kita akan teruskanlah dengan kelas kita pada hari ini. Okey. Jadi sebelum saya masuk topik apa yang saya nak ajar anda semua hari ini, kita tengok dulu satu video ni. Awak tengok, awak fahamkan. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut lah. Okey, yang ni awak tengok dulu, okey?
Okey, baik. Kita dah habis video, orang kata video pengenalan kita tadi lah. Okay, kita dah habis tengok. Okey, saya pun dah saya rasa awak semua pun dah tengok sampai habis. Okey, sekarang saya nak buat sesi pertanyaan dulu. Okey, sebelum kita mulakan kelas. Okey, saya nak tanya yang belakang ketua kelas kita tu, Saudari Nabila, betul tak? Ya, cikgu. Okey, Saudari Nabila, daripada video yang awak tengok tadi, saya nak awak, orang kata, berikan sedikit pendapat dulu. Apa yang awak dapat daripada video tadi? Okey, ceritakan kepada saya. Ceritakan kepada kawan-kawan sekelas awak. Saya nampak proses air kumbahan dia masuk ke dalam satu kompartmen besar. Lepas tu nanti ke dalam kompartmen tu dia ada bakteria. Lepas tu bakteria tu dia makan makanan, dia makan apa tu, kita punya sisa-sisa berpejar tu. Itu faham cikgu. Okey, terima kasih Saudari Nabila. Okey, saya rasa tepat apa yang awak tengok tu. Saya rasa tepat, semua lengkap lah. Cuma saya nak awak simpulkan satu lagi, dalam orang kata bahasa yang lebih tepat. Apa yang awak dapat daripada video tu? Ada tak? Awak rasa apa? Saya rasa orang panggil tu sistem sanitasi. Pandai Saudari Nabila. Okey, betul. Okey, kelas, kawan-kawan kelas semua, betul apa yang Nabila kata tadi. Video tadi berkenaan dengan sistem sanitasi. So, jadi topik hari ini yang saya akan ajar pada anda semua, pada awak-awak semua, adalah sistem sanitasi. Okey, sistem sanitasi. Okey, kalau dalam bahasa Inggerisnya, sistem sanitasi ni adalah sewage treatment. Okey, dalam sistem sanitasi ni, orang kata saya akan ajar ataupun lebih memfokuskan berkenaan dengan rawatan kumbahan. Dalam itu adalah subtopiknya, berkenaan dengan rawatan kumbahan. Okey, dalam rawatan kumbahan ni saya akan menerangkan beberapa lagi perkara penting. Antaranya ialah definisi rawatan kumbahan itu sendiri, tujuan rawatan kumbahan ini dijalankan, jenis-jenis sistem yang digunakan ataupun jenis-jenis sistem yang digunakan untuk merawat kumbahan, dan seterusnya adalah di manakah tempat yang sesuai, orang kata apakah sistem yang sesuai untuk digunakan berdasarkan beberapa tempat. Okey, jadi saya akan teruskan dengan pengajaran kita. Yang pertama adalah definisi rawatan kumbahan. Okey, definisi rawatan kumbahan ni, ia adalah satu proses untuk membuang bahan buangan yang terdapat di dalam air sisa, terutamanya daripada sisa kumbahan di rumah lah. Dan sisa kumbahan ni orang kata datang daripada berbagai sumber. Contoh yang paling utama adalah tandas. Okey, tandas ni adalah sisa kumbahan paling utama daripada rumah. Dalam sisa kumbahan ni biasalah kita ke tandas, kita mandi, kita buang air, kita buang air besar. Itu semua sisa kumbahan. Okey, seterusnya antara sisa kumbahan lain adalah daripada sinki. Sinki juga merupakan sisa kumbahan dan ia juga dialirkan ke tangki yang sama lah. Okey, seterusnya proses-proses di dalam rawatan kumbahan ni ada beberapa jenis, termasuklah proses-proses fizikal, proses kimia dan juga proses biologi, yang orang kata yang digunakan ataupun yang secara semula jadi digunakan untuk membuang bahan-bahan pencemar daripada sisa kumbahan ini. Okey, dalam sisa kumbahan ni terlalu banyak orang kata bakteria-bakteria bahaya yang memang bahayalah untuk kita sebagai manusia. Jadi sebelum kita lepaskan ke saliran longkang dan sebagainya, sisa kumbahan ni perlu dirawat. Okey, jadi itulah tujuan orang kata rawatan kumbahan ni kita buat supaya air yang kita nak lepaskan tu
kurang berbahaya untuk kita ataupun untuk alam sekitar. Okey. Seterusnya. Baik, sekarang saya akan terangkan berkenaan dengan tujuan rawatan kumbahan itu dilaksanakan. Okey. Tujuan rawatan kumbahan ini dijalankan ataupun dilaksanakan adalah untuk menghasilkan air buangan yang selamat ataupun tidak mengancam alam sekitar ataupun air kumbahan yang telah dirawat. Okey, macam saya cakap tadi, air kumbahan ni memang bahaya untuk manusia, untuk alam sekitar, untuk tumbuhan, bahaya. Jadi inilah sistem yang kita guna untuk merawat kumbahan, sisa kumbahan ini sebelum kita lepaskan. Okey, seterusnya tujuan utama juga untuk kita rawat sisa kumbahan ni adalah supaya sisa kumbahan yang kita rawat ni dia sesuai dilupuskan ataupun dipakaikan dalam tanah. Okey, ini macam saya cakap tadi, kita akan lepaskan air sisa kumbahan yang telah dirawat ni mungkin ke sungai ataupun ke longkang. Jadi kita kena rawat dululah supaya ia tidak membahayakan kesihatan ataupun alam sekitar. Dan terdapat juga jenis sistem yang di mana air sisa kumbahan yang telah dirawat ni akan dilepaskan kepada tanah. Ini sekaligus menjadikan orang kata baja semula jadilah untuk pokok. Barulah pokok itu segar kan. Macam di rumah saya sendiri. Di belakang rumah saya ada satu pokok rambutan. Awak boleh bayangkan macam mana suburnya pokok rambutan saya. Orang kata baja semula jadi ni. Itulah. Tapi air itu telah dirawatlah terlebih dahulu. Okey. Okey, baik. Sebelum saya teruskan, ni saya tengok ada yang macam ngantuk macam ni. Ada yang ngantuk ke? Ni Nabila. Okey ke tu? Okey, cikgu. Jangan tidur Siapa tidur? Saya potong markah dia 0.01. Okey? Ni kejap kawan-kawan. Tepuk-tepuk sikit badan dia kalau ngantuk. Okey. Okey, bagus Nabila. Okey, kita teruskan pengajaran kita. Okey, baik. Kita sambung topik pengajaran kita hari ini. Baik, sekarang saya akan terangkan kepada pelajar semua berkenaan dengan jenis-jenis kaedah rawatan sisa kumbahan. Okey. Kebiasaannya jenis-jenis kaedah ataupun jenis sistem yang digunakan untuk merawat kumbahan ni ialah bergantung kepada sesebuah negara itu sendiri. Ada negara yang menggunakan sistem ini, ada negara yang menggunakan sistem lain. Dia bergantung kepada negara itu sendiri. Okey. Jadi kaedah yang saya akan terangkan ni, ini memang orang kata kebiasaannya digunakan oleh kebanyakan negara dan juga Malaysia sendiri. Kita menggunakan kaedah-kaedah rawatan seperti inilah. Okey, baik. Kaedah yang saya akan terangkan ada 4. Okey, seperti yang pelajar sudah dapat tengok di slide, kita ada 4 jenis-jenis kaedah rawatan. Okey, yang pertama adalah sistem tangki septik ataupun ia juga dipanggil septic tank. Yang kedua, tangki in-house. Ini in-house tank. Yang ketiga, sistem aerated lagoon. Dan yang keempat adalah kolam pengoksidaan. Untuk kolam pengoksidaan ni terdapat juga penggunaan bahasa lain yang memberi maksud yang sama, iaitu kolam penstabil sisa. Okey. Kolam penstabil sisa dan kolam pengoksidaan ni adalah satu jenis sistem yang sama. Pelajar jangan terkejut pula kalau tiba-tiba dengar kolam penstabil sisa. Ianya adalah sistem yang sama, cuma bahasanya bergantung, penggunaan bahasa itu bergantung pada sesetengah kawasan lah. Ada yang panggil kolam pengoksidaan, ada yang panggil kolam penstabil sisa. Namun kedua-duanya adalah sistem yang sama. Okey. Sekarang saya akan terangkan lebih lanjut berkenaan dengan keempat-empat sistem ini. Okey, baik. Okey. Kita teruskan dengan sistem yang pertama. Ini adalah tangki septik ataupun bahasa Inggerisnya ialah septic tank. Tangki ni saya rasa mustahil lah pelajar tak pernah nampak. Jadi saya nak tanya ketua kelas kita dulu, Saudara Halim. Halim? Yes, cikgu. Okey. Jangan tidur tadi. Jangan tidur tadi. Okey. Saya rasa sistem tangki septik ni
jarang lah Halim ke ataupun pelajar-pelajar lain tak nak nampak. Cuba Halim bagi tahu saya, kat mana biasanya ada tangki septik ni? Kat belakang rumah saya, cikgu. Pandai. Ya betul. Jadi awak selalu tengok ke awak baru berapa kali tengok Halim? Selalu tengok, saya selalu pijak dia. Okey, bagus Halim. Jangan selalu bijak. Kalau awak berat sangat nanti takut pecah lutut tu Halim. Okey, betul apa yang Halim kata tadi. Ke tangki septik, dan contoh dekat adalah di belakang rumah dia lah. Ia menggunakan tangki septik. Kebiasaannya tangki septik ni digunakan di kawasan-kawasan perkampungan lah yang kita senang nampak. Kerana tangki septik ni sesuai untuk digunakan di rumah-rumah persendirian ataupun rumah individu. Okey, baik. Saya teruskan berkenaan dengan sistem tangki septik ni. Sistem ni adalah sistem yang orang kata paling ringkas lah digunakan ataupun untuk dibangunkan. Kerana orang kata dia punya kompartmen tu adalah ready made ataupun telah siap dibuat. Orang kata kalau kita order di kedai-kedai hardware memang terus ada. Jadi mudah, hanya beli saja kompartmen ni. Okey, seterusnya sistem tangki septik ni ia menggunakan dua ruang ataupun dua kompartmen yang bersambung secara bersiri. Jadi memang sistem tangki septik ni akan dipasang dua lah. Biasanya ia akan dipanggil dengan nama culvert. Culvert ni akan dipasang sebanyak 2 buah dan secara bersiri lah, dia bersambung. Okey, seterusnya sistem ini perlu dikosongkan setiap 2 tahun. Orang kata nak bagi pergerakan air tu lancar dan tiada mendatangkan sebarang bahaya ataupun nak elakkan tangki tu terlampau penuh, kita kena kosongkan setiap 2 tahun sekali. Jadi ini pelajar-pelajar ni semua balik nanti bagi tahu, tanya mak ayah tu bila last tangki septik awak semua dikosongkan. Kalau dah terlampau lama, dah lebih 2 tahun, nasihatkan mereka untuk segera kosongkan. Ni kita boleh guna perkhidmatan Indah Water lah. Biasanya kalau di Malaysia kita menggunakan perkhidmatan Indah Water. Dia boleh kosongkan tangki septik ni. Okey, baik. Yang terakhir, poin terakhir adalah dia sesuai untuk digunakan di sesebuah kediaman ataupun bangunan individu. Ni macam saya cakap tadi, contoh di kampung, rumah-rumah kampung memang sesuai untuk menggunakan tangki septik secara individu. Okey, baik. Okey, di sini saya akan terangkan lebih lanjut berkenaan dengan sistem tangki septik. Okey. Kalau pelajar-pelajar semua boleh tengok di dalam slide, di dalam gambar, perhatikan dulu. Okey, saya akan bagi tahu dulu. Di lapisan atas sekali itu adalah lapisan yang dipanggil scum. Okey. Pelajar kena tahu dulu. Saya akan terangkan lebih lanjut nanti. Atas sekali adalah lapisan yang dinamakan sebagai scum. Yang kedua adalah lapisan wastewater ataupun orang panggil juga lapisan influent. Dan yang bawah sekali adalah lapisan sludge atau bahasa Melayu dia adalah enap cemar. Okey. Dan dalam sistem ni akan ada orang kata dua serombong lah. Serombong ni nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Okey. Pelajar perlu tahu dulu nama-nama lapisan-lapisan ni. Okey, saya terangkan lebih lanjut. Dalam ruangan pertama ataupun dalam kompartmen pertama, pepejal sisa kumbahan yang berbentuk pepejal daripada sisa kumbahan ni akan mendap. Dia akan mendap sebabkan orang kata jisim dia lebih berat, jadi dia akan mendap dan membentuk lapisan enap cemar. Lapisan yang saya sebut tadi, enap cemar ataupun sludge. Pepejal-pepejal yang lebih berat ataupun besar, dia akan mendap di bawah sekali dan membentuk lapisan sludge. Okey, seterusnya di antara lapisan scum dan juga sludge adalah lapisan effluent ataupun wastewater. Air ataupun orang kata memang air lah. Air wastewater ni akan orang kata yang dah mendap dan dah tiada pepejal yang keras, air ni akan disalurkan ke kompartmen yang kedua yang berada di sebelahnya. Okey, sebelum saya terlupa, untuk lapisan atas sekali itu adalah lapisan scum, di mana di sini grease ataupun minyak sebagai contoh
benda-benda yang lebih ringan ia akan berada di lapisan atas sekali. Ia akan terkumpul di lapisan atas sekali dan membentuk lapisan sekam. Okey, seterusnya setelah air wastewater ataupun effluent yang telah melalui proses pertama akan dialihkan ke kompartmen kedua. Okey, di dalam kompartmen kedua ni proses yang berlaku adalah sama saja dengan proses yang berlaku di dalam kompartmen pertama. Di mana jika ada pepejar yang masih terikut bersama wastewater, ia akan mendap membentuk lapisan slush, dan juga jika ada minyak yang terlepas ke kompartmen kedua, minyak atau grease, dia akan membuat lapisan pertama lah atas sekali, iaitu scum. Okay. Seterusnya apabila air wastewater ataupun effluent yang telah dirawat, orang kata yang dah tiada lagi sisa-sisa pepejar, ini air-air ini akan dilepaskan ke longkang sebagai contoh, ataupun dilepaskan untuk menyerap ke dalam tanah. Okey. Okey, sebelum kita tertinggal, mesti pelajar-pelajar semua tertanya kan, lapisan yang di bawah sekali itu, slush tu, orang kata sisa pepejar yang berat ni, macam mana dia akan hancur? Sebab kalau dia terkumpul terlalu banyak pun akan jadi masalah kepada tangki septik kita. Okey, di sinilah ada satu proses yang dinamakan proses anaerobik. Proses ini berfungsi dengan menukarkan orang kata sebatian organik. Sebatian organik menjadi satu sebatian yang lebih stabil. Contohnya daripada sebatian organik yang berbahaya ni, ia akan melalui proses anaerobik dan menghasilkan gas. Sebagai contoh, gas karbon dioksida, gas metana dan juga gas hidrogen sulfida. Okey. Apabila gas ni apabila bahan yang mendap ni iaitu slush melalui proses anaerobik dan menghasilkan gas, di situlah gunanya dua serombong yang terdapat di penutup tangki septik. Gas ni akan mengalir keluar, dan orang kata dia akan mengalir keluar ke udara lah, tidak terkurung di dalam tangki septik. Kerana jika gas-gas ni terperangkap di dalam tangki septik, ia akan mendatangkan bahaya. Boleh jadi berlakunya letupan dan sebagainya. Banyak kes-kes yang berlaku kalau pelajar semua nak tahu, di mana apabila saluran udara tersumbat, ia boleh, macam kita tahu gas metana ni adalah satu gas yang mudah meluap dan mudah terbakar. Jika gas ini terlampau padat di dalam tangki septik kerana kerosakan pada serombong, jika ada sedikit api ataupun gas terlampau padat, ia boleh menyebabkan letupan. Ini memang banyak. Kes-kes seperti ini telah banyak berlaku. Bukan kebanyakannya berlaku di luar negara lah. Okey. Selesai untuk tangki septik. Kita teruskan dengan tangki in-house. Okey. Tangki in-house ataupun juga dikenali dengan in-house tank. Okey. Tangki ni ianya tidak sesuai untuk digunakan dengan jangka masa yang panjang. Sebelum saya terlupa. Macam tadi tangki septik saya terangkan setiap 2 tahun perlu dikosongkan. Tangki in-house ia tidak sesuai. Jangka masa dia adalah lebih pendek daripada tangki septik. Orang kata bawah daripada 2 tahun lah. Jadi kena sentiasa selenggara tangki in-house ni. Okey. Di dalam tangki in-house, effluent ataupun wastewater dalam tangki ni, ia boleh jadi semakin teruk dengan cepat, dengan pantas jika tangki ini tidak diselenggarakan dengan betul. Jadi agak bahaya kalau kita tidak selenggaranya dengan betul ataupun tidak mengikut masa yang ditetapkan lah. Okey. Seterusnya, tangki in-house ni biasa ianya sesuai digunakan di komuniti-komuniti rumah yang kecil. Macam untuk tangki septik tadi, dia sesuai juga untuk rumah individu, tapi orang kata rumah yang sedikit besar lah, macam rumah kampung. Kita tahu rumah besar, orangnya pun dalam satu rumah tu ramai. Jadi kalau tangki in-house ni lebih sesuai untuk komuniti rumah yang lebih kecil, ataupun orang yang duduk dalam rumah tu tidak terlalu ramai. Okey. Seterusnya, tangki in-house ni adalah lebih murah, mudah dikendalikan dan juga mudah diselenggara. Okey, seterusnya kita teruskan kepada fungsi tangki in-house ini. Secara asasnya, tangki in-house dan juga tangki septik berfungsi dengan cara yang sama. Tak ada beza pun. Cumanya sistem dia je berbeza. Tapi proses yang berlaku dalam tu, proses pemendapan,
proses pembuatan slide, proses scum, wastewater, semua tu adalah sama dengan tangki septic tadi. Okey, saya akan terangkan juga. Di ruangan atas in-half tank ni akan berlakunya pemendapan di mana pepejalan yang berat akan melalui pembukaan yang kita dapat tengok di tengah tu ke ruang yang di bawah. Sama je, ia akan berlaku pemendapan dan membentuk slush. Okey, di dalam sistem ini juga apabila pepejalan yang lebih berat ini termendap di bawah, di sini akan berlakunya sama macam tangki septic tadi, ia akan berlaku proses anaerobik. Sama je. Okey, seterusnya apabila telah berlakunya proses anaerobik, gas-gas yang dihasilkan itu akan dilepaskan ke udara. Dan seterusnya scum daripada scum yang terbentuk di lapisan atas yang akan dikumpulkan di bahagian atas tangki. Okey, seterusnya di bahagian lapisan slush, organisme yang tinggal dalam sistem ni dia akan memakan sisa-sisa kumbahan ni dan sekaligus merawatnya pada masa yang samalah dan terus menghasilkan gas. Okey, seterusnya effluent yang telah dirawat akan diambil dan dilepaskan ke saluran. Ini kita kena pastikan effluent ini ataupun wastewater telah dirawat sepenuhnya lah agar tidak membahayakan alam sekitar ataupun manusia. Okey, seterusnya saya akan balik kepada sistem ketiga kita, iaitu sistem aerated lagoon. Okey, dalam sistem ini secara asasnya pelajar boleh lihat gambar di dalam slide ini. Ia sebenarnya adalah sebuah kolam, orang kata kolam lautan kumbahan lah. Tapi dalam konteks kita akan menggunakan ia sebagai lagoon. Orang kata lagoon pengudara. Okey, daripada slide ini, lagoon yang pertama ini adalah proses di mana pengudara-pengudara permukaan yang besar yang akan terus mengacau air kumbahan ini untuk mengekalkan kandungan oksigen ataupun supaya oksigen masuk dalam sisa kumbahan ini untuk mengelakkan sisa pepejalan ini daripada mendap ke bawah. Okey, dalam kolam yang lagoon yang pertama ini juga air akan dikekalkan selama 5 hari. Dan selama 5 hari itu bakteria akan menggunakan oksigen untuk menguraikan bahan-bahan organik yang terdapat dalam sisa kumbahan ini. Jadi secara asalnya bakteria ini akan mengurai ataupun menghancurkan pepejalan-pepejalan yang besar supaya menjadi pepejalan yang lebih kecil dan ringan. Okey, setelah 5 hari dalam lagoon yang pertama, effluent ataupun wastewater akan disalurkan terus ke kolam yang kedua, di mana di kolam kedua ini bahan-bahan organik ini akan ternyah grade dan mendap membentuk lapisan enap cemar ataupun slush di lapisan bawah dengan purata pengekalan selama 1 hari di dalam kolam lagoon yang kedua ini. Okey, seterusnya yang terakhir, setelah wastewater ataupun effluent ini mendap, ia akan terus disalurkan ke kolam ketiga ataupun ia akan disalurkan ke kolam yang ketiga. Okey, kolam yang ketiga ini adalah berfungsi untuk mempertingkatkan orang kata kualiti air tu supaya tiada lagi bahan-bahan yang tercemar, tiada lagi sisa-sisa pepejal. Jadi di sinilah effluent ini akan dipertingkatkan ataupun dilepaskan ke sistem perairan sekiranya didapati air itu telah selamat. Jadi setelah selesainya proses di dalam sistem aerated lagoon ni, dah tak ada dah dalam kolam yang lagoon yang ketiga itu, dah tak ada dah sisa-sisa pepejalan yang bahaya, dah tak ada dah sisa-sisa pepejalan yang besar-besar, barulah effluent itu akan disalurkan terus sama ada ke longkang ataupun ke sungai ataupun sistem pengairan lain. Okey, selesai untuk sistem yang ketiga, iaitu sistem aerated lagoon. Okey, seterusnya kita akan beralih ke jenis sistem rawatan kumbahan yang keempat, iaitu kolam pengoksidaan. Tapi sebelum saya sambung, saya tengok ramai yang mengantuk ni. Cegas semua, cegas. Yang mengantuk, tepuk-tepuk kawan kat sebelah tu. Nabila, jangan tidur Nabila. Saya ingat dia tak cukup. Jangan tidur, saya nampak orang mengantuk tu.
Ngantuk ke? Tak. Okey, bagus. Kalau ngantuk, minum air. Tak apa, nak masuk muka ke, boleh pergi. Okey? Baik ke? Okey. Saya akan sambung terus. Ini adalah sistem yang keempat, iaitu kolam pengoksidaan. Macam saya sebut tadi, setengah kawasan ataupun setengah syarikat menggunakan bahasa kolam penstabilan sisa. Tapi sama je, fungsi dia, cuma nama je berlainan. Okey. Dalam kolam pengoksidaan ini, sistem ini ianya biasanya popular ataupun terkenal untuk di satu komuniti yang kecil. Contohnya macam mungkin asrama, quarters. Jadi macam asrama pelajar, sekolah belasan penuh. Ia menggunakan kolam pengoksidaan. Okey. Seterusnya, kos pembinaan serta operasi bagi kolam pengoksidaan ini adalah kecil ataupun kosnya adalah rendah. Disebabkan itu banyaklah tempat-tempat yang menggunakan sistem ini, iaitu sistem kolam pengoksidaan. Dan seterusnya, kolam ini juga perlu dikosongkan setiap 10 tahun sekali, sama seperti kolam Marathon Lagoon tadi. Orang kata bila dah 10 tahun tu, harus dikosongkanlah, dan kalau ada apa-apa kerosakan perlu diselenggara. Okey, seterusnya saya akan menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan kolam pengoksidaan. Okey, baik. Seperti pelajar dapat lihat di dalam slide ataupun di dalam gambar rajah dalam slide itu, dalam sistem kolam pengoksidaan ini kebiasaannya terdapat 3 jenis kolam ataupun 3 kolam secara yang disalurkan secara berurutan. Kalau kita dapat lihat secara asasnya sama dengan kolam Marathon Lagoon tadi, tapi terdapat beberapa lah perbezaannya. Okey. Kita sambung dengan kolam pengoksidaan ini. Okey, ia terdapat 3 kolam lah untuk kolam pengoksidaan ni. Okey, kita pergi dulu dengan kolam yang pertama. Okey. Di dalam kolam yang pertama ini, kalau pelajar dapat ingat, di dalam sistem Marathon Lagoon tadi, ia menggunakan pengudara untuk menggaul air. Okey. Ia akan menggunakan pengudara yang besar untuk menggaul air, untuk mengelakkan sisa pepejar itu terendam. Tapi sebaliknya dengan kolam pengoksidaan ini, dalam kolam pertama akan berlakunya proses pemendapan. Okey. Apabila slash ataupun inap cemar ini, sisa pepejar yang besar ini telah mendap, membentuk slash, okey, ia akan menggunakan proses semula jadi, iaitu menggunakan proses pencernaan anaerobik. Okey. Di dalam kolam pertama ini akan berlakunya pengekalan selama beberapa hari, dan dalam waktu itu akan berlakunya proses anaerobik di mana oksigen akan digunakan. Bakteria-bakteria ini menggunakan oksigen untuk memakan ataupun menguraikan sisa-sisa pepejar ini menjadi lebih kecil lah, ataupun menjadi wap ataupun gas. Okey. Seterusnya, macam saya sebut tadi, bakteria yang terdapat dalam air sisa kumbahan ini akan menggunakan oksigen untuk makan bahan-bahan organik ini. Dia akan memecahkan bahan-bahan organik ini membentuk komponen yang lebih kecil ataupun membentuk nutrien dan juga karbon dioksida. Macam saya sebut tadi lah, dia akan menghasilkan gas, menguraikan sehingga menghasilkan gas, dan gas akan dilepaskan ke udara. Kalau untuk sistem kolam pengoksidaan ni, dia memang menggunakan proses semula jadilah, orang kata. Okey. Seterusnya, di dalam kolam yang pertama ini juga, mikrob lain ataupun orang kata mikroorganisma kecil lain di dalam kolam ini seperti protozoa, ia akan berfungsi untuk menyingkirkan organik-organik tambahan lain dan nutrien supaya dapat meningkatkan kualiti effluent ni. Orang kata kualiti effluent ni ditingkatkan supaya bila kita lepaskan dia selamat untuk kegunaan lain lah. Maknanya ia tidak akan mencemarkan
alam ataupun membahayakan manusia. Okey. Setelah selesai di dalam proses kolam yang pertama, effluent ataupun wastewater ini akan terus disalurkan kepada kolam yang kedua. Okey, di dalam kolam yang kedua ini ia berfungsi untuk mempertingkatkan kualiti effluent itu sendiri dan mengurangkan patogen-patogen di dalam air ini supaya sisa-sisa kumbahan ini dapat dilepaskan ke saluran. Ini bermakna jika terdapatnya patogen-patogen yang berbahaya lagi di dalam wastewater itu, dalam kolam yang kedua ni lah akan berlakunya proses orang kata proses menghapuskanlah patogen-patogen berbahaya ini. Okey. Setelah selesai di dalam kolam kedua ini dengan pengekalan selama beberapa hari juga, barulah ia akan disalurkan ke kolam yang ketiga. Sama seperti sistem air terlegun tadi, di dalam kolam ketiga ni kita akan lebih mempertingkatkanlah kualiti effluent itu sendiri untuk mengurangkan jika terdapat lagi patogen ataupun sisa-sisa pepecahan bahaya. Di kolam yang ketiga inilah akan dihapuskan semuanya. Kita akan rawat sehingga kualiti effluent tu benar-benar boleh disalurkan kepada sistem saluran. Okay. Apabila benar-benar selamat, benar-benar tiada lagi sisa pepejal, barulah wastewater ataupun effluent ni akan dialirkan mungkin ke sungai ataupun ke longkang ataupun sistem perairan. Okey, jadi selesai saya menerangkan kepada pelajar semua keempat-empat sistem yang kata paling penting lah yang sering digunakan untuk tangki-tangki sisa kumbahan bangunan-bangunan di Malaysia. Okey, baik. Sebelum saya beralih ke topik yang seterusnya, pelajar ada apa-apa soalan berkaitan dengan keempat-empat sistem ni? Tak ada? Okey, betul ni Nabila faham? Nabila faham ke semua sistem-sistem ni? Faham, cikgu. Okey, tak apa, kita tengok kejap lagi. Kejap lagi ada kuis. Jadi kita tengok siapa yang faham tak faham sebenarnya. Okey? Okey, baik. Saya akan sambung untuk subtopik yang seterusnya. Okey. Dalam subtopik yang seterusnya adalah berkaitan dengan kesesuaian sistem rawatan kumbahan itu sendiri mengikut sesuatu kawasan. Okey, baik. Kita bermula dengan sistem pertama yang saya terangkan tadi, iaitu sistem tangki septik. Kalau pelajar boleh ingat, saya telah terangkan daripada awal tadi di mana sistem tangki septik ini memang biasalah digunakan untuk kawasan-kawasan perumahan individu. Contohnya macam kampung. Macam di awal tadi saya bertanya dengan saudara Halim. Saudara Halim rumah dia menggunakan tangki septik. Jadi jenis-jenis perumahan individu ataupun di kampung memang akan menggunakan tangki septik. Okey. Tapi tidak semua, orang kata terdapat juga kebanyakan taman-taman ataupun perumahan-perumahan taman ada juga yang menggunakan tangki septik secara individu. Tapi ia bergantunglah kepada, orang kata bergantung kepada kontraktor itu sendiri yang mereka rasa mana lebih menjimatkan, lebih memudahkan. Ia bergantung. Ada yang kontraktor menggunakan tangki septik individu, ada juga yang menggunakan tangki septik secara keseluruhan, di mana ada satu sistem tangki septik yang besar lah. Ia bergantung kepada kontraktor itu sendiri. Okay, namun kebiasaannya tangki septik ini memang akan biasanya orang-orang yang rumah secara individu lah yang pakai. Contohnya di kampung. Okey, saya beralih dengan tangki yang kedua, iaitu tangki in-house. Okey, untuk tangki in-house ni, macam saya sebut di awal tadi, kebiasaannya yang menggunakannya adalah rumah-rumah yang komunitinya adalah lebih kecil berbanding di perkampungan. Kalau kita tahu,
di perkampungan lebih ramai kepadatan dalam isi rumah itu sendiri, dengan anak-anak, mungkin cucu, jadi lebih ramai, jadi sesuai untuk tangki septik. Namun untuk tangki in-house ni, ia lebih sesuai untuk komuniti rumah yang lebih kecil. Jadi jika rumah tidak terlalu ramai isi rumahnya, sesuailah menggunakan tangki in-house ni. Dan dia juga sesuai digunakan untuk kepadatan penduduk yang kurang daripada 1,000. Yang ini namun bergantunglah kepada orang itu sendiri. Jadi kalau lagi kecil isi rumah tu, sesuailah menggunakan tangki in-house ini. Okey, baik. Seterusnya kita beralih dengan sistem aerated lagoon. Okey. Untuk sistem aerated lagoon ini, kebiasaannya yang menggunakan sistem ini adalah di kawasan perumahan yang padat. Jika kebiasaan yang digunakan ialah di bandar lah. Di bandar, dan sistem aerated lagoon ni akan berada di, orang kata, di ujung taman ataupun jauh sedikit daripada taman. Dan semua sisa-sisa kumbahan daripada rumah-rumah taman ni di kawasan bandar akan terus dialirkan kepada sistem aerated lagoon. Jadi ia sesuailah untuk digunakan di kawasan perumahan yang padat. Okey. Baik, saya beralih kepada sistem yang terakhir, iaitu kolam pengoksidaan. Okey, kolam pengoksidaan ataupun kolam penstabil sisa ini kebiasaannya digunakan untuk kawasan-kawasan seperti bangunan asrama ataupun bangunan kolej. Okey. Sebagai contoh, di tempat saya belajar dulu, di Sekolah Bersama Penuh, Sekolah Bersama Penuh saya menggunakan sistem kolam pengoksidaan ini, di mana terdapat satu kolam yang memang digunakan untuk pengaliran sisa kumbahan lah. Namun yang telah dirawatlah terlebih dahulu. Jadi dia menggunakan kolam pengoksidaan. Okey, baik. Saya rasa untuk topik kita pada hari ini, untuk sistem sanitasi, maafkan saya, untuk sistem sanitari. Sistem sanitasi tu yang awak sanitasi tangan tu. Okey. Untuk topik sistem sanitari, selesailah sampai sini berkenaan dengan topiknya. Okey, jadi sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini, saya nak mintalah beberapa pelajar ataupun mungkin boleh wakil pelajar untuk menceritakan ataupun merumuskan sedikit pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi saya perlukan, awak nak pelajar semua nak saya pilih ataupun ada yang nak volunteer untuk merumuskan? Ada yang nak volunteer ke? Saya cikgu. Wah. Saudari Nabila. Wah, Nabila aktif hari ni. Wah, semangat dia belajar hari ni Cikgu. Kenapa semangat sangat hari ni? Cikgu handsome. Marah rumah saya nanti. Okey Nabila. Okey, baik. Saya nak Nabila rumuskan apa yang Nabila dapat, apa yang pelajar dapat, apa yang telah kita belajar hari ini. Okey, silakan Nabila. Okey, hari ini kami dapat belajar mengenai tentang definisi dan juga tujuan rawatan kumbahan. Kiranya kita dapat tahulah tentang apa sebenarnya tujuan rawatan kumbahan ini sendiri, supaya rawatan kumbahan ini tak mengancam segala alam sekitar dengan air kumbahan yang telah dirawatlah dekat loji itu nanti. Lepas tu dapat juga kita tahulah kiranya tentang jenis-jenis kaedah rawatan kumbahan yang ada 4 tu yang cikgu cakap. Ada tangki septik, ada tangki in-house, ada sistem aerated lagoon dengan kolam pengoksidaan. Lepas tu daripada jenis-jenis kaedah rawatan kumbahan ni juga dapatlah juga kita tahu tentang kat mana sepatutnya tangki-tangki ni ataupun kolam-kolam ni berada di kawasan sekitar kita lah. Contohnya tangki septik tu ada kat rumah,
Lepas tu kalau persidaan tu ada tak sama dan sebagainya lagi lah. Lepas tu yang saya dapat lagi kat belakang rumah saya tu baru saya kenal. Itu rupanya adalah tangki septik. Selama ni saya tak tahu tu tangki septik. Saya ingat tu cuma sekadar bentuk tiles rumah saya je. Okay, lepas tu yang paling terakhir yang saya belajar dengan kawan-kawan saya ni semua tentang pembelajaran ni adalah tangki in-house. In-house tu saya baru tahu hari ni wujudnya tangki in-house. Nama saya tak tahu cikgu. Lepas tu yang terakhir sekali lagi, saya dapat tahu tentang sistem aerated laguna. Saya pun baru tahu sistem aerated laguna ni besar punya. Dan lagi satu, saya dapat tahulah tentang kat mana kesesuaian sistem kumbahan mengikut kawasan-kawasan tertentu lah. Contohnya tangki septik tu dekat kediaman ataupun kat rumah-rumah saya contohnya. And then tangki in-house ni dekat perumahan kecil. Yang ni selalunya tak lebih daripada 1,000 penduduk cikgu. Sistem aerated lagoon ni dia selalunya dekat kawasan perumahan yang padat lah. Selalunya saya tengok dekat kawasan-kawasan yang baru dibina lah. Contohnya rumah-rumah yang dekat 3-10 juta belakang rumah saya tu cikgu. Lepas tu yang terakhir sekali, kalau persediaan ni ada dekat asrama yang dekat kita punya sekolah cikgu. Itu saya betul tu kalau persediaan. Itu je cikgu. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Nabila. Wah, jadi betul lah. Terselah lah orang kata Nabila ni memang faham lah pembelajaran kita hari ni. Lengkap dia ceritakan. Okey, so cikgu harap pelajar-pelajar lain pun faham macam mana Nabila faham. Tapi jika pelajar-pelajar tak faham, bolehlah jumpa saya, tanya untuk saya terangkan semula, ataupun boleh bertanya kepada Nabila. Okey, baik. Okey, saya rasa lengkap apa yang Nabila telah rumuskan tadi. Namun saya ingin membuat penambahan sedikit lah. Okey, daripada apa yang Nabila kata tadi berkenaan dengan definisi dan juga tujuan. Betul. Tujuan-tujuan tu yang paling utama, tujuan untuk rawatan kumbahan ini dilakukan adalah untuk pastikan wastewater ataupun effluent yang akan disalurkan ke sistem pengairan tu bersih. Bukanlah bersih yang boleh kita guna untuk seharian, tapi bersih yang bermaksud tidak membuatkan tercemarnya alam lah, ataupun tidak membuatkan kita ni jatuh sakit. Jadi pentingnya sistem rawatan ni untuk pastikan air tu boleh disalurkan. Okey. Seterusnya saya nak ingatkan pelajar, fahamkan dan ingat ke jenis-jenis kaedah rawatan ni, keempat-empat yang saya telah terangkan tadi. Ini penting. Mungkin penting untuk peperiksaan kamu ataupun penting untuk waktu kamu belajar bekerja nanti. Okey, fahamkan, make sure atau pastikan betul-betul faham macam mana setiap sistem ini berfungsi. Macam mana sistem tangki septik ini berfungsi. Fahamkan apa itu scum, fahamkan apa itu wastewater, fahamkan apa itu sludge. Penting. Sama, tangki in-house pun make sure awak semua faham betul-betul macam mana ia berfungsi. Termasuklah sistem aerated lagoon dan juga kolam pengungsi dah ada ni. Jadi nanti kalau kamu dah bekerja ataupun kamu dah sambung belajar, ia mudah untuk kamu sebab kamu dah ada ilmu ni. Yang penting fahamkan. Okey semua? Halim boleh ke? Ketua kelas? Boleh cikgu. Okey, baik. Halim lagi dekat ke? Halim okey ke? Tak sihat ke? Sakit tekan sikit je tadi. Okey, baik. Tak apa. Okey. Sebenarnya sebelum saya tamatkan kelas pada hari ini, saya nak buat sedikitlah orang kata quiz. So saya dah janji kan dengan pelajar tadi,
Saya dah janjikan kamu semua saya nak buat quiz kan. Okey. Jadi tak susah pun quiz ni. Okey, ketua Halim boleh datang ke depan. Edarkan soalan quiz ni kepada pelajar-pelajar lain. Baiklah. Okey. Okey, saya bagi masa tak lama pun, 5 minit je. Tak susah pun jawab. Saya bagi lama masa 5 minit untuk awak jawab. Okey, baik. Masa 5 minit telah habis. Semua pelajar dah siap kan? Ada yang belum siap ke? Baiklah. Okey, baik. Saya minta ketua kelas Halim tolong putih boleh? Boleh. Okey. Okey, Halim putih dulu. Dah habis putih ke Halim? Okey, baik. Terima kasih Halim kerana tolong saya kutip kata-kata kuis tadi. Sebelum saya tamatkan kelas pada hari ini, saya ucapkan terima kasihlah kepada semua pelajar sebab berikan kerjasama. Terima kasih kerana mendengar saya punya pengajaran hari ini. Terima kasih semua pelajar. Nabila, terima kasih sebab nampak kamu aktif ya hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada ketua kita Halim sebab tolong saya kutip kuis semua. Ya Nabila? Okey. Terima kasih Nabila ya. Terima kasih juga kepada pelajar-pelajar lain. Okey, baik. Okey, kata terakhir daripada saya untuk minggu hadapan, saya harap saya minta dulu pelajar supaya dapatlah mengulang kaji sedikit berkenaan dengan topik seterusnya. Topik seterusnya dalam sistem sanitasi, sistem sanitari dalam muka surat 57. Saya harap pelajar dapat mengulang kajilah terlebih dahulu sebelum kita masuk ke kelas minggu hadapan. Okey. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sebelum saya habiskan kelas, ada apa-apa soalan daripada pelajar? Tak ada cikgu. Tak ada Okey, pelajar lain? Halim ke? Tak ada cikgu. Ni Suhaimi kat belakang tu? Tak ada cikgu. Kenapa suara awak Suhaimi? Yang satu kakak cikgu. Kesiannya. Okey, tak apa. Nanti balik makan ubat. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua pelajar. Saya habiskan kelas, tamatkan kelas di sini saja. Okey, Halim, boleh teruskan? Terima semua. Terima kasih cikgu. Okey, baik, sama-sama. Okey, terima kasih kepada pelajar. Okey, kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye. Bye, bye.